bagaimana mensyukuri anggota zahir kita tu, dan bagaimana yang dikatakan maksiat. Jadi mensyukuri baik, taat baik, benda yang sama. Jadi dia bincang tentang apa yang dikatakan ketaatan, apa yang dikatakan maksiat, tentang tubuh badan kita ni. Sebabnya dia nak pergi kepada hadis yang kita bahas sebelum ni. Kan ada hadis sahih yang kita dah baca, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu bila mana dia buat dosa akan melanda titik hitam dalam hati dia. Dia nak pergi situ. Perbahasan tentang sama ada perbuatan kita tu berbentuk ketaatan atau maksiat, dia nak menjelaskan lagi tentang hadis bila mana satu orang tadi buat maksiat melanda titik hitam. Jadi bila kita dah faham yang mana satu taat, yang mana satu maksiat, jangan buatlah. Jangan buat yang maksiat tu, perbanyakkan ketaatan. Dan ini jugalah merupakan perbahasan awal ataupun langkah-langkah yang awal bagaimana seseorang itu ingin memperolehi akhlak yang baik dengan Allah. Satu daripada akhlaknya ialah khusyuk dalam solat. Kan kita dah bahas banyak kan, kita kena perjuangkan, kita kena ikhtiar supaya solat kita ni khusyuk. Jadi kita dah faham dah dalam perbahasan, dalam mukaddimah, pusing pergi mari, puncanya pertama maksiat. Jadi kita kena dalami, kita kena faham betul apa yang dikatakan maksiat, apa yang dikatakan taat. Kalau sebelum ni kita terbuat, lepas kita faham ni kita berhentilah. Sebab dia memberi kesan pada hati kita. Kan Nabi kata, orang mukmin itu idza atnaba, bila mana dia buat dosa, kanas nuqtatun sauda'u fi qalbihi, akan melanda titik hitam dalam hati dia. Jadi kalau kita nak betul-betul khusyuk dalam solat, tidak ada jalan pintas, kena bermula daripada menghentikan daripada segala maksiat dan carilah jalan supaya sentiasa melakukan taat. Itu bendanya. Cumanya langkah pertama, kitab ni bahas tentang mata. Kita nak tengok bab mata ni lepas ke tidak kita ni. Kalau mata lepas, maknanya cahaya di hujung jalan yang boleh membawa kepada khusyuk dalam solat. Kalau mata tak lepas, payah tuan-tuan. Mata tak lepas, payah. Baik, kita baca insya-Allah. Bab pertama, anggota yang 7. Bab ini ada 7 fasal. Saya baca kitab yang ni kalau tuan-tuan ada. Kalau tuan-tuan nak beli pun elok juga, murah je ni. Dalam RM10 je kalau beli. Kalau beli banyak-banyak mungkin murah lagi, kan? Bab ini ada 7 fasal. Fasal pertama, mata. Kata pengarang kitab kita ni, ketahuilah bahawa matamu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Jelas kan? Allah jadikan, ada sebab. Allah jadikan mata tu ada sebab. Seperti mana Allah jadikan manusia dan jin pun ada sebab. Allah dah jelas dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu juga mata tu sendiri adalah sebahagian daripada manusia. Jadi Allah, sekarang kita ni kata Allah jadikan mata itu untuk beberapa faedah atau beberapa kegunaan, sama ada kegunaan dunia ataupun kegunaan untuk akhirat. Mana dunia ni di sini maksudnya untuk muamalah kita hari-hari lah. Kita pergi kerja perlu ada mata, kita mencari nafkah perlu ada mata, menguruskan keluarga kita perlu mata, banyak perkara. Tak ada mata susah, ya? Dan juga ukhrawi. Ukhrawi ini maknanya perkara-perkara yang membawa keuntungan di akhirat. Mata tadi Allah jadikan mata untuk kegunaan dunia dan juga akhirat. Pengarang kita sebut lagi, antara faedah ukhrawi itu memandang kepada langit, memandang kepada matahari, bulan, bintang dan lainnya
supaya engkau berdalil dengannya atas adanya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Pengarang kitab kita sebut kegunaan akhirat mata tadi ialah untuk melihat kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah buat atas dunia ni. Antaranya langit, matahari, bulan, bintang dan lainnya, supaya dengan melihat benda-benda tadi dia menjadi hujah ataupun dalil tentang adanya Allah. Nanti lepas ni kita akan lihat huraian dia. Jadi maksudnya duduk perhati kepada makhluk ni perintah sebenarnya. Perhati ke bulan, perhati ke bintang, perhati ke bukit buka, gunung ganang, lautan, sungai, ni perintah sebenarnya. Kenapa? Dengan perhati benda-benda ni, dia membawa kepada hujah atau dalil atas adanya Allah Ta'ala. Baik, kita boleh lepas ni. Dan lagi faedahnya untuk melihat Al-Quran. Jadi maknanya selain daripada tujuan ukhrawi tadi, melihat makhluk-makhluk Allah, lalu berdalilkan dengan melihat makhluk-makhluk Allah tadi, berdalilkan tentang adanya Allah, selain daripada itu ialah untuk melihat kepada Al-Quran. Jadi bila melihat Al-Quran itu maksudnya apa? Melihat kepada petunjuk. Sebab Al-Quran itu ialah kitab hidayah. Nak petunjuk, tengok Quran. Lepas kita boleh baca, tengok makna. Bila tengok makna, kutip, buat keluar dia punya pengajaran-pengajaran. Bila buat keluar pengajaran tu, kena amal, baru jadi. Jadi mata tu Allah jadikan selain daripada cerita, melihat cakrawala dan sebagainya, lalu berdasarkan berdalilkan kepada makhluk-makhluk tadi, maka dia menjadi hujah kepada Allah, adanya Allah Ta'ala. Selain daripada itu, kata pengarang kitab ni, melihat Quran itu sendiri. Kemudian dia kata melihat kepada jalan kepada masjid daripada tempat menuntut ilmu. Dia khusus sebut masjid, sebut tentang melihat kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Maksudnya ni ringkas, kalau dia nak sebut panjang lah. Pokok pangkal dia melihat kepada tempat-tempat yang boleh membawa kepada hidayah. Dia kata lagi, antara faedah duniawi pula melihat kepada perusahaanmu dan melepaskanmu daripada segala perkara yang menyakitkan seperti terjatuh dan berlanggar. Okey, bab duniawi ni saya tak uras panjang lah, tuan-tuan faham kegunaan duniawi ni. Baik, kita lihat syarah dia. Jadi pengarang kitab ni kata kegunaan mata yang Allah jadikan supaya kita duk perhati kepada makhluk-makhluk Allah seperti bulan, bintang, matahari. Dan bila kita perhati benda ni menjadi dalil kepada wujudnya Allah. Baik. Benda ni pun disebut ada dalil, tuan-tuan. Antara dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dan juga At-Tabrani. Okey, yang mula-mula ni saya sebut dalil hadis daripada Abu Syekh, daripada Abu Zar, diriwayatkan oleh Abu Syekh, diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Jadi hadis-hadis ni kalau tuan-tuan nak tengok, boleh tengok dalam kitab Mustikah Hadis jilid nombor 1. Kata Abu Zar, satu hari Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru ni maksudnya kamu fikirlah. Kamu fikirkan fi khalqillah, mengenai segala makhluk Allah. Jadi hadis ni memberi perintah tafakkaru, maknanya fikirkanlah tentang makhluk Allah. Jadi nak fikir tentang makhluk Allah, nak tengok dulu, kan? Bila tengok baru boleh fikir. Okey. Hadis ni bersambung. Lepas dia kata tafakkaru fi khalqillah, fikirkah kamu tentang makhluk Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan kamu fikir tentang zat Allah. Fatahliku, kamu akan binasa, sesat. Okey, saya ulang balik hadis ni kata tafakkaru fi khalqillah, fikirkan tentang segala makhluk Allah. Jadi maksud hadis ni ialah Rasulullah suruh kita
ada masa-masa tu biar ada agenda. Kita sendiri, ahli keluarga sendiri bawa pergi tengok pantai ke, pergi Port Dickson ke, pergi Kuantan Pantai Timur ke, ikutlah. Tujuan dia semata-mata di samping orang panggil bercuti tadi ialah untuk perhati makhluk-makhluk Allah. Lawanya bintang, lawanya matahari, cantiknya bulan masa nak terbenam. Okey. Jadi bila perhati cantik tu cantik ni, cantik tu cantik ni, dia nak bawa ke mana sebenarnya? Dia nak bawa kepada, kalaulah makhluk yang begitu hebat tu ada, mestilah ada yang membuat. Mesti ada yang membuat. Sebab akal manusia ni, dia tak boleh terima satu benda tu ada tanpa ada pembuat. Masjid ni dia ada, surau ni ada, mesti ada yang tukang dia yang buat, mesti ada arkitek yang buat plan dia, mesti ada engineer yang reka dia punya tiang dan sebagainya. Dia tak jadi dengan sendiri dia. Adalah suatu benda yang pelik, tak boleh diterima akal. Asal tanah kosong, bangun pagi esok tiba-tiba dah naik, tak boleh diterima. Jadi manusia, akal dia, satu-satu benda tu, kalau misalnya kata benda tu ada, mesti ada pembuat dia. Sama juga botol ni. Botol ni duduk di meja ni sebab saya ambil, saya letak. Tak ada orang boleh terima kalau saya kata botol ni bergerak sendiri, tiba-tiba ada scene ni. Tak ada orang boleh terima. Begitu jugalah dengan urusan dunia kita ni, segala makhluk yang ada, apa saja yang kita lihat, mesti ada pencipta. Jadi hadis tadi dia kata Nabi suruh kita lihat bulan, bintang. Hebatnya, dengan bukan setakat tengok bagaimana bulan itu beredar, matahari beredar ikut sequence dia, lalu lah menjadikan siang dan malam, kemudian jadi pula tahun. Bila malam dia jadi sejuk, bila siang dia jadi panas, maka kita boleh kira hari, kira minit. Otaknya cerdik bila tengok benda-benda ni, hebat ni benda ni bukan main-main. Maka dia membawa kepada mesti ada pencipta. Situ dia nak bawa dia. Begitu juga kalau kita mengaji ilmu tauhid, antara asasnya inilah dia bendanya. Dan ini jugalah yang ulama kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah kenal pada Allah. Maknanya satu orang yang nak hidup beragama, dia mesti bermula, kalau dia betul-betul nak hidup beragama seperti mana yang Allah nak tu, dia mesti bermula dengan kenal Allah. Kenal Allah yang pertama, mengakui dan kenal bahawa Allah itu wujud. Bagaimana caranya? Seperti mana yang hadis tadi sebut, tafakkaru fi khalqillah, perhati kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi maksudnya tuan-tuan, kita bawa anak-anak, ahli keluarga kita pergi berkelah, sebenarnya dituntut. Bukan saja seronok-seronok, bolehlah main, memanglah kita bawa anak-anak seronok-seronok, pergi berkelah, pergi makan-makan, tapi kena selit satu agenda tu. Pakat mari panggil semua anak-anak, suruh perhati sudi hati dia tu kait benda ni dengan kewujudan pencipta. Jadi situ duduk dia. Kemudian hadis ni sebut wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Ni Nabi larang. Ada setengah-setengah orang dia nak kenal Allah dengan mula berfikir tentang zat Allah. Nabi larang jangan kamu fikir zat Allah ni. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Kamu cuba nak fikir pun tak dapat. Tak boleh. Sampai masa nanti kamu boleh tengok bila kat syurga. Sekarang tak boleh. Lepas tu ujung tu Nabi kata fatahliku, kamu nak fikir juga fatahliku, kamu binasa. Ni orang panggil gelising ni. Mengaji terlebih, Nabi kata jangan kamu fikir tentang zat Allah. Allah suruh kamu belajar tentang, jadi nak kenal Allah macam mana? Melalui sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia, banyak kan sifat-sifat dia tu yang kita belajar melalui sifat 20, melalui Asmaul Husna tu sifat-sifat dia. Ada yang sifat zat, ada yang sifat
perbuatan. Nabi kata nak kenal Allah melalui sifat-sifat ini, sama ada sifat perbuatan ataupun sifat zat. Nak kenal zat tak boleh, kan ada dah contoh. Contoh yang berlaku pada Nabi Musa. Tuan-tuan tahu cerita kan? Nabi Musa minta nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala kan? Lepas tu Allah suruh pergi kat Bukit Tursina kan? Rekah ceritanya tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Baru nak tunjuk. Pengsan Nabi Musa. Lepas tu bukit yang sepatutnya tempat Nabi Musa nak tengok tu hancur pecah. Tak boleh. Nabi Musa nak juga tengok Allah, nak juga. Tu pengsan dia. Tu sebab Allah kata kamu tak boleh tengok. Nabi kata tak boleh fikir tentang zat dia. Kalaulah kita mula berfikir zat Allah ni sama dengan makhluk, apa hukumnya? Syirik. Allah sifat dia takkan sama dengan makhluk. Apa saja yang kita berfikir sekarang ni, kita berfikir dalam ruang lingkup makhluk. Jadi kalau cuba nak fikir juga boleh pergi kepada syirik. Dan Nabi pesan di sini, fatah liku, kamu akan kamu binasa. Jadi daripada permulaan perbahasan ni, saya ulang sedikit lagi. Kegunaan mata di sudut akhirat ialah dianjurkan supaya kita ni perhati pada makhluk-makhluk Allah agar berdalil dengan makhluk-makhluk itu tentang kewujudan Allah. Dalam kitab Mastikah Hadis ada satu lagi contoh dia bagi tentang perhati kepada makhluk-makhluk Allah. Tadi kita tengok makhluk-makhluk yang besar. Ni makhluk-makhluk yang ada dalam tubuh kita sendiri. Dalam tubuh kita ni, untuk kita boleh bercakap, untuk kita boleh berjalan, sebenarnya ada 100 mungkin ribuan aktiviti kecil-kecil yang menyebabkan kita ni boleh berjalan. Oksigen, kita perlu oksigen, ada yang proses. Kita perlu darah untuk mengalirkan oksigen, ada yang proses. Dalam darah tu pula dia ada sel dia tu pula. Jadi aktiviti yang halus-halus ni mungkin beratus ribu dalam tubuh kita. Dengan jantungnya, dengan limpanya, dengan buah pinggangnya, semua ni berfungsi baik. Berfungsi ni pula tuan-tuan, disebut dalam kitab Mustikah Hadis, dia nak suruh kita berfikir tentang makhluk Allah. Tadi makhluk yang besar ni makhluk yang kecil pula. Dia bergerak tu dalam keadaan selaras. Orang putih panggil coordinated. Maknanya selaras pergerakan dia tu, akhirnya oksigen yang kita dapat dah lebih 95%. Taklah orang panggil 80%. Kalau misal kata oksigen tubuh kita 80% ke 70%, maknanya adalah ruang benda-benda tak berfungsi tu. Begitu juga makan minum kita. Bila kita makan, keluar ikut masa dia, ikut jadual dia. Okey, tak adalah masuk makanan mutah keluar. Benda ni berlaku disebabkan organ-organ tubuh kita ni masih bergerak secara seragam, coordinated dia panggil. Baik. Benda-benda yang bergerak dalam tubuh kita ni, kalau kita fikir, kita boleh kawal ke? Tak boleh. Nafas kita tak boleh kawal. Jadi siapa yang mengawalnya? Kata dalam kitab Mustikah Hadis, kesemua tu yang mengawal itu Allah. Mesti ada yang mengawal dia. Iaitulah pencipta. Kalau tak kawal, dia takkan berlaku. Kita tak boleh, mungkin jalan mari masjid pun tempang kaki barangkali. Ataupun rasa nak lemas, tak cukup oksigen. Ataupun rasa nak demam. Kan? Jadi pergerakan organ-organ tubuh kita tu pun kalau kita perhati mencukupi untuk berdalilkan kepada ada yang mencipta dan terus mengawal dia. Maknanya guna mata, dan maknanya asalnya daripada mata. Bila mata, kena berfikirlah. Baik. Seterus lagi kata pengarang kitab kita ni, guna mata tadi ialah untuk melihat kepada Al-Quran, melihat kepada jalan masjid dan tempat-tempat menuntut ilmu.
Baik. Dia cerita pasal Quran, cerita pasal masjid ni sebenarnya pengarang kitab nak bagi tahu, ringkasnya ialah ia merupakan jalan untuk mendapat hidayah. Tak ada cara lain. Kalau misal kata nak jadi baik, nak suruh solat kita tu khusyuk, nak kena dekat dengan benda-benda ni, hidayah tidak ada di kelab malam. Hidayah tak ada di pub, dia ada di masjid. Maka pengarang kitab kita ni sebut tentang guna mata untuk lihat Quran dan jalan pada masjid. Baik. Ada dalil tak? Ada. Dalil dia surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah, "Wa idza quri'al Qur'an." Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah akan dia, wa ansitu, dan perhatikan dengan tenang, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Baik, sebenarnya ayat ni dia ajar cara untuk kita perolehi dia punya keberkatan, cara nak mendapat manfaat daripada Quran. Allah kata apa? Dia kata, fa iza quri'al Quran, bila mana kamu baca Quran, fastami'u lahu, maka dengarkah kamu akan dia. Kena dengar, guna telinga. Wa ansitu ni ulama terjemah, wa ansitu ni maksudnya perhati dengan tenang. Makna bila baca, dengar, wa ansitu ni perhati dengan tenang supaya kamu faham apa dia benda. Jadi ayat ni kata baca Quran, dengar, perhati. Bila buat benda ni, kata Allah Ta'ala, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Jadi buat 3 benda ni dapat rahmat. Maknanya sifir dia macam tu, tuan-tuan. Sifir dia macam tu. Tak boleh baca dalam keadaan akal duk fikir benda lain, tak boleh. Termasuklah dalam solat tu sendiri. Dan solat kan kita baca Quran kan, baca Al-Fatihah dan sebagainya. Baca Al-Fatihah tu teknik dia, ayat ni aja, bila baca Quran, telinga kena dengar, lepas dengar, perhati satu persatu dengan tenang supaya kamu dapat congkir dia punya makna-makna. Kalau misal kata ayat Quran tu cerita pasal neraka, kamu kena check diri kamu, ada tak kamu buat salah. Kalau ayat tu cerita pasal syurga, kamu kena cek diri kamu ni layak ke masuk syurga. Dia begitu. Sebab itulah sahabat-sahabat ni dia akhlak dia tu memang hebat. Kan saya pernah cerita ke tuan-tuan, Ibnu Kathir dia cerita dalam kitab dia, kitab tafsir Ibnu Kathir, dia bahagian muqaddimah. Ibnu Kathir cerita, dia sebut benda ni dalam muqaddimah sebelum dia mula tafsir Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah. Dalam muqaddimah dia sebut ni sebenarnya nak bagi tahu, kamu nak baca kitab aku ni, kamu kena faham benda ni. Apa dia kata? Dia kata sahabat, cara sahabat nak faham Quran, setiap kali dia baca, dia pilih 10 ayat. Dia ambil 10 ayat, dia baca bagi betul makhraj dia dengan tajwid dia. Tu yang pertama. Yang kedua, dia cuba faham makna. Kalau tak boleh, dia tanya sahabat-sahabat yang tahu. Kalau misalkan kata Rasulullah ada masa tu, tanya Rasulullah. Okey, lepas dia faham, yang ketiga dia amal. Kata Ibnu Katsir, sahabat-sahabat dia takkan beralih kepada 10 ayat seterusnya kalau 10 ayat ni dia tak amal. Begitu sekali tuan-tuan. Maka lahirlah peribadi-peribadi yang unggul macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain. Jadi sebagai tambahan kepada ayat kita baca surah Al-A'raf ayat 204 ni, kaedah dia bila baca Quran dia begitu. Dengar, okey, lepas tu perhati dengan teliti untuk diambil manfaat dia, lalu beramal.
Jadi semua ni bermula daripada mata. Kemudian dalil tentang kelebihan Al-Quran ni bukan setakat dapat rahmat, pahala besar. Pahala besar, tuan-tuan. Saya baca satu terjemahan hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa baca satu huruf daripada kitabullah, maka baginya satu kebajikan, dan kebajikan itu diganda kepada 10 kebajikan seumpamanya. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis ini sahih. Baik, hadis ni bagi tahu, tuan-tuan, satu huruf daripada Al-Quran pahala dia 10. Kalau tuan-tuan baca Al-Fatihah, rasa-rasa berapa? Banyaknya pahala. Mana satu huruf tu kan ada 10. Maknanya balik kepada kempen pengarang kita ni, Allah jadikan mata ni satu daripadanya untuk melihat alam semesta. Lalu dengan berdalil ke alam semesta itu, kita faham dan kita yakin sepenuhnya bahawa Allah ni wujud satu. Selain daripada itu, kegunaan mata juga tengok kepada Al-Quran, sebab Al-Quran ni kitab hidayah. Sesiapa juga nak jadi orang baik dengan Allah, tidak ada jalan pintas. Kena jadikan Al-Quran ni teman dia, dan cara dia baca, dengar dan perhati. Sekali lagi, kalau ikut sahabat, dia buat 10 ayat. Dia tak akan beralih ke 10 ayat yang seterusnya, kecuali dia baca betul tajwid, dia faham, dia amal. Dah masuk isyak dah? Belum lagi ya? Baik, itu satu. Baik, kita baca sikit lagi. Dan pengarang kitab kita sebut lagi, mensyukuri mata. Mensyukuri mata itu ialah memeliharanya daripada melihat benda-benda yang haram, seperti yang pertama, melihat perempuan selain daripada isteri, hamba sahaya dan mahramnya. Yang kedua, melihat yang muda remaja. Yang ketiga, melihat aurat lelaki. Baik. Dalam perenggan ini, pengarang kitab ni cuba mula nak masuk kepada memerincikan apakah yang dikatakan ketaatan dengan mata, apa yang dikatakan maksiat dengan mata. Jadi perbahasannya agak panjang. Antara perkara-perkara yang kita akan sebut dekat sini, kita akan bincang definisi aurat. Definisi aurat, sama ada aurat pada seorang lelaki, atau aurat pada seorang perempuan, ataupun aurat pada seorang kanak-kanak. Jadi bila kita bincang aurat ni, maknanya bila sebut aurat, benda yang tak boleh didedahkan pada orang lain. Orang lain tak boleh tengok. Kalau tengok, berdosa. Bila berdosa, dia pergi kepada hadis yang kita dah baca sebelum ni, innal mu'min idza arnaba kanas nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Ini intro baru intro baru. Tak kiralah sama ada aurat dalam bentuk live ataupun dalam bentuk televisyen, ataupun dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk apa saja. Kalau aurat, maksudnya aurat. Bila kita lihat saja, kalau misal kata benda tak boleh dilihat, kesan dia kepada hati. Bila kesan pada hati, dia kacau selalu solat kita. Dia payah selalu. Ni di antara benda besar. Baik. Nanti bila masuk isyak, tolong bagi tahu Nombor satu sekali, kita lihat pengertian syukur. Pengarang kitab kita kata mensyukuri mata tu memelihara daripada melihat benda-benda yang haram. Baik. Apa dia maksud syukur? Syukur di sini ialah, kalau saya ikut definisi oleh pengarang kitab ni sendiri, sebab dalam kitab ni dia ada sifat mahmudah dan mazmumah. Dalam sifat mahmudah tu ada perbincangan tentang syukur. Maksud syukur di sini ialah
memalingkan atau mengarahkan segala nikmat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya kepada perkara yang dijadikannya kerananya, iaitu tujuan dijadikan ialah segala nikmat berkenaan untuk taat kepada Allah. Baik, ringkas dia gini. Maksud syukur ni ialah segala anggota tubuh yang Allah jadikan di sini, hakikat syukur ialah jaga dia buat benda taat. Itulah hakikat syukur. Walaupun sebahagian daripada definisi syukur tu kita berterima kasih dengan Allah. Betul. Tapi tak ada guna kita kata, ya Allah Tuhanku, aku terima kasihlah kepadamu bagi aku begini, tapi hakikat dia langgar perintah dia. Tak jadi. Mana kalau seorang tu kata dia bersyukur, mulut dia memanjat kesyukuran kepada Allah, okey, tubuh dia pun melakukan taat. Baik. Kemudian untuk kita faham, bila pengarang kitab kita kata benda yang haram itu ialah melihat perempuan selain daripada isteri, melihat yang muda remaja, melihat aurat lelaki, maka yang pertama kita nak bincang pasal definisi aurat dia. Baik, tentang perbahasan aurat ni saya petik dalam beberapa kitab fiqh, ya, untuk kita jadikan panduan. Antaranya saya petik kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Kitab ni kitab besar, ada 10 jilid, ya, satu. Kemudian saya petik juga kitab Fiqh Manhaji. Ini tuan-tuan rasa ada ramai ada kot, ya, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Khin dan Ali Asad Syabrar Haji, dan ada beberapa kitab yang lain. Baik. Apa itu definisi aurat? Aurat tu apa dia? Menurut syarak, aurat itu ialah sesuatu yang wajib disembunyikan. Sesuatu yang wajib disembunyikan. Yang kedua, yang diharamkan melihatnya. Baik. Pengertian yang pertama, yang wajib disembunyikan, dia lebih berkaitan dengan solat. Lebih berkaitan dengan solat. Dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Dr. Wahbah sebut wajib menutup dengan sesuatu yang menyembunyikan warna kulit yang tidak menjelaskan sifatnya. Jadi asal cerita dia, kalau berdasarkan kepada definisi yang ini, asal tutup warna kulit dia kena pakai tutup aurat. Okey. Yang ni kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia lebih khusus kepada dalam solat. Jadi maknanya kalau dalam solat asal tutup warna kulit, solat dia sah. Kan ada kan kitab-kitab lama ada membahaskan, contoh dia macam, tak salah dari saya dalam kitab Mat'al Badrin, kalau kita lomo tubuh seseorang tu dengan selut, tutup habis, tutup anggota-anggota solat tadi, maka dia sah solat dia. Satu. Yang keduanya, definisi yang kedua, bila mana melibatkan pandangan orang lain. Yang pertama tadi dalam solat kena tutup warna kulit saja, tapi bila melibatkan pandangan orang lain kena tutup bentuk badan. Jadi maksudnya di sini aurat yang sempurna kena tutup warna kulit dan juga bentuk badan. Baik, tentang bentuk badan ni ada dalil dia. Saya sebut pasal benda ni, kadang-kadang kita seolah-olah salah faham. Seolah-olah duk fikir aurat ni tutup warna kulit saja. Maka kita nampaklah setengah-setengah anak-anak muda sekarang ni pakaian terlalu ketat. Tak boleh. Sebab definisi aurat ada dua. Dalam solat dibenarkan saya tutup warna, tapi dengan orang ramai dalam masyarakat kena dua, tutup warna kulit dan tutup bentuk badan. Baik, dalil dia ialah surah Al-Ahzab. Yang ni yang lebih khusus kepada menutup bentuk badan. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Surahallahul azim. Maksud ayat ini, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul, suruh, li azwajika, suruh isteri-isteri kamu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman. Yudnina ni maksudnya menutup, melabuhkan. Jadi ayat ni cerita pasal tutup labuh. Saya ulang balik, ya ayuhan nabi, wahai nabi, maknanya ayat ni Allah tuju kepada Nabi Muhammad dah. Qul, perintahkan, li azwajika, isteri-isterimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, serta perempuan-perempuan beriman, yudnina, dan yudni ni maksudnya menutup, melabuhkan, alaihin, ke atas mereka, min jalabibihinna, dari baju panjang mereka. Dia jalabibihinna tu berasal perkataan jalabin. Jalabin ni maksud baju panjang, jubah. Jadi ringkasnya ayat ni kata untuk isteri kamu, anak-anak perempuan dan perempuan beriman kena labuhkan. Labuh, tutup. Tutup dengan guna baju labuh mereka, jubah mereka. Ulama menafsir, yakni pakaiannya bagi menutup seluruh tubuh semasa mereka keluar. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, menutup warna kulit saja tidak memadai bila keluar di khalayak ramai. Kena tutup bentuk badan. Sikit lagi waktu kita berhenti ya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyebut dalam tafsirnya, tafsir ayatul ahkam minal Quran, tafsir ayatul ahkam minal Quran ni ialah khusus kitab tafsir kepada ayat-ayat hukum. Ulama yang buat yang karang ni nama dia Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ulama besar ni. Dia kata apa? Zahir ayat menunjukkan hijab diwajibkan ke atas semua. Hijab ni maksudnya tutup bentuk badan. Bukan warna kulit saya, tutup bentuk badan. Maknanya jangan bagi nampak terbonjol semua tu bentuk punggung dan sebagainya. Ketutup, wajib atas semua wanita mukmin yang mukallaf. Begitu juga lelaki, jika pakaian ketat yang membawa fitnah maka dilarang. Termasuk lelaki. Contoh dia kan ada kan yang suka naik basikal. Bukan saya anti naik basikal, tidak. Naik basikal pakai spandex. Kena beringat, pakai spandex ni kita sama lelaki tak rasa apa. Tapi mocik-mocik duk jual nasi tu, tengok lalu, terkejut dia. Tengah nak buku tak ada buku nasi. Jangan main-main. Dia lelaki perempuan ni dia ada magnet. Tua cara tua, muda cara muda, jangan main-main. Jadi maksud di sini lelaki pun di hadapan perempuan tak boleh pakai seluar ketat. Kan? Boleh nak pakai naik basikal, pakailah baju yang longgar-longgar tu. Padahal pun bukan nak pergi lumba pun kan. Tak boleh ikut sangat. Kita orang Islam ni, dia ada kaedah dia dalam melakukan sesuatu perkara. Yang penting jaga akhlak. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apa yang membawa kepadanya haram, hukumnya adalah haram. Jadi maksudnya di sini, fitnah tadi dibimbangi jatuh kepada membawa kepada yang haram. Apa dia? Duk teringatlah. Duk teringat. Kan ada ayat lain kata, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Zina tu haram dah. Mendekati pun tak boleh juga. Mendekati maksudnya membawa ke arah itu. Boleh terbayang, boleh terfikir-fikir, boleh menggalakkan sesuatu. Dia semula start daripada mata. Dia tak mari zina terus. Dia start mata dulu. Jadi awal-awal tu cegah awal-awal. Jadi wallahu a'lam bissawab. Kita baru masuk cerita tentang definisi aurat. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan lihat detail aurat perempuan di kalangan bukan mahram, apa dia.
Aurat perempuan dengan mahram apa dia? Aurat perempuan apa ni? Ketika khalwat. Khalwat ni bersunyi-sunyian macam mana? Boleh ke tidak? Tak pakai apa-apa. Contoh dia. Jadi ada belaka detail di sini. Begitu juga aurat lelaki yang nampak lembut sikit. Yang mana kalau orang lelaki lain tengok dia terasa macam mana. Ada semua perbahasan ni, insya-Allah taala kuliah yang akan datang kita akan mula melihat huraian aurat berdasar pada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Kalau tak ada, mudah-mudahan sedikit perbahasan kita ni yang kita buat ni ulang kaji sebenarnya ni. Tuan-tuan semua, abang-abang semua dah mengaji belaka dah. Bila kita ulang kaji ni, niatnya ialah untuk kita lebih peka. Bila kita selalu dengar, kita lebih sensitif. Bila kita jarang-jarang dengar, terlanggar pun kita tak perasan. Kan? Jadi lepas kita belajar ni, kita ulang kaji balik, mudah-mudahan kita lebih sensitif dalam masalah aurat. Apa dia aurat yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.